Tuan-tuan, puan-puan, kita semua ada kenangan. Ya, kita semua ada kenangan yang manis dan yang pahit dengan ibu bapa. Betul tak? Setuju tak dengan saya? Kita nak, tidak ada manusia yang sempurna termasuk ibu ayah kita. Mereka ada buat salah, mereka ada buat kekurangan, mereka ada kekurangan. Mereka ada membuatkan kita mungkin duka, trauma dan sebagainya. Dan sekarang kita pula jadi ibu. Akhirnya baru kita tahu sebenarnya sangat susah jadi ibu. Sangat susah mengawal emosi. Setuju dengan saya? Sangat susah. Nak jadi isteri yang baik kepada seorang suami sangat susah. Barulah kita mula faham kenapa ibu kita dulu begini-begini, hilang kawalan, kemarahan dan sebagainya. Sebab bila kita jadi ibu baru kita faham. Maka asbab itulah kita lebih membesarkan kemaafan. Maafkan ibu dan ayah kita. Besarkan pengorbanan mereka. Besarkan apa yang telah mereka lakukan kepada kita daripada sejak kita kecil. Saya nak cerita. Nak dengar cerita? Betul ke nak dengar? Nah, okey, bangun sekejap. Semua bangun kejap. Ya. Kita nak lompat bintang, boleh? Tak apa, tak apa. Okey. Dah pukul 12 dah. Okey, 10 minit lagi insya-Allah. Okey, kita bangun sekejap. Okey, lepas tu betulkan urat saraf sendiri. Pusingkan kepala, tangan tu urut-urut sikit. Masya Allah, saya nak cerita ni. Saya takut tak ada orang dengar cerita ni. Okey, kaki kanan pusing-pusing, angkat, lepas tu pusing-pusing. Okey. Kaki kiri. Okey, pusing-pusing kaki kiri. Okey, subhanallah, semua gerak-gerak pusing-pusing. Habis daya pusing. Kaki okey, pusing. Sampai bunyi keletak-keletuk. Bunyi tak bunyi? Okey, tangan letak depan, buat macam ni, basuh ke depan. Okey, regang sampai terasa. Okey. Okey, sekarang tepuk orang kiri dan kanan, cakap janganlah tidur. Kejap lagi nak habis, sabar. Okey, subhanallah. Okey, duduk semua, duduk. Okey. Semua ada 2 tangan. Betul? Semua orang ada 2 tangan? Ya, ada 2 tangan. Okey, sekarang buat tangan macam ni. Macam nak tepuk tapi jangan tepuk. Okey. Okey, jauh sikit jarak macam 1 jengkal. Okey. Bila saya cakap jangan tepuk, faham? Okey, bila saya cakap tepuk, jangan tepuk. Okey, kita test. Jangan tepuk. Ada yang tak tepuk. Dia ingat dia selamat. Okey, baik-baik. Bagi perhatian ya. Bila saya kata jangan tepuk, maksudnya tepuk. Bila saya cakap tepuk, maksudnya jangan tepuk. Okey, tuan-puan, bagi perhatian ya, Kita nak serentak bunyi dia dan paling kuat. Okey, ready? Tepuk. Saya kan dah cakap jangan tepuk. Saya kan cakap kalau jangan tepuk baru tepuk. Tepuk tu jangan tepuk. Okey, faham tak? Faham? Macam confused je. Okey, kita test lagi. Nak tahu sebenarnya berada di alam mana? Alam dunia ke? Di alam fantasi? Okey, ready semua? Ready semua? Okey, baik semua. Dengan semangatnya, jangan tepuk. Betul. Bijak. Saya pula yang confused. Okey. Dengan semangatnya, tepuk. Okey. Dengan semangat dan dengan hati-hati, jangan tepuk. Bunyi tak sekata, betul tak? Dia confused. Tepuk ke jangan tepuk. Okey, dah main-main. Kita nak tutup dah ni, program kita ni. Okey, saya nak cerita satu kisah. Subhanallah, ada seorang anak ni, dia jaga orang tua. Dia jaga mak dia yang sakit. Kisah ni kan encik, dulu kan kita duduk rumah yang lama tu. Lepas tu ada perumahan depan yang kita baik dengan seorang wanita tua yang sakit kanser. Masya Allah. Kami kenal dengan seorang makcik ni sebab ada urusan lah masa tu. Lepas tu tahu-tahu dia sakit kanser. Lepas tu dah waktu yang sama suami dia pun uzur. Kemudian ada seorang anak lelaki.
seorang anak lelaki yang sudah dewasa, yang kita rasa memang dia dah kahwin. Lepas tu bila tanya, rupanya memang dia dah kahwin dan isterinya berada di Perak ke di Kedah macam tu lah, dengan anak-anaknya di sana, dan dia berhenti kerja. Dia berhenti kerja dan duduk asing daripada isteri dan anak-anak, sebab isteri cikgu macam tu, tak boleh nak pindah anak-anak sekolah, semata-mata untuk jaga ibu dan ayah dia. Untuk jaga semata-mata. Dan dia berhenti kerja dengan gaji yang besar dan dengan jawatan yang sudah tinggi. Tak silap saya engineer macam tu lah. Lepas tu kan saya tanya sampai ulang kali, encik berhenti kerja? Ya, saya berhenti kerja. Dulu ambil cuti, dah cuti banyak sangat sebab jaga mak ayah yang sedang sakit. Akhirnya saya buat keputusan untuk berhenti terus, fokus jaga mak ayah. Lepas tu bila saya tanya, lepas tu macam mana encik waktu yang sama menanggung adik-beradik lain tak ada yang boleh buat. Saya hormati semua dan tak ada yang boleh dekat, boleh jaga mak ayah. Dan mak ayah tak nak duduk rumah anak-anak. Jadi salah seorang daripada kami adik-beradik perlu berkorban untuk jaga ibu dan ayah ni. Bayangkan ya, seorang anak lelaki sanggup korban sampai tahap itu untuk jaga ibu dan ayah. Dan apa yang berlaku? Saya tanya macam mana tentang encik menanggung isteri dan anak-anak. Kan kewajipan seorang suami. Lepas tu dia pula memang kena bagi fokus sebab ayah tu hilang daya ingatan dan dia tak boleh nak buat kerja sambil-sambil tinggal dekat rumah. Walaupun ada maid di rumah yang adik-beradik ni tolong bayarkan untuk jaga orang tua, tapi tetap mak ayah ni tak nak. Dia nak anak juga yang jaga. Akhirnya subhanallah, dia cerita, rezeki saya ustazah lebih banyak daripada masa dia bekerja. Antaranya adalah adik-beradik semua support, semua bagi sumbangan. Lepas tu rezeki-rezeki yang lain yang tidak disangka-sangka. Allahu Akbar. Tapi saya tak ingat dah cerita ni 5-6 tahun yang lepas, cerita detail. Tapi ketika itulah saya meningkat kepercayaan, orang yang buat baik pada ibu ayah, Allah akan berikan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, daripada rezeki yang tidak disangka-sangka. Saya sebenarnya ada banyak himpunan kisah bagaimana anak yang buat baik pada ibu dan ayah, akhirnya Allah berikan daripada sumber tak disangka-sangka. Pertama, rezeki. Kedua, kebahagiaan dalam rumah tangga. Ketiga, Allah berikan dari segi anak-anak. Allah jaga anak-anak tu berkat dia jaga hati ibu dan ayah. Sama ada hati ibu ayah kandung dan hati ibu ayah mertua, kedua-duanya sama. Sebab mertua inilah yang melahirkan dan membesarkan pasangan kita. Dan kedudukannya di sisi Allah tinggi. Walaupun mungkin ya, sama ada mertua ke ibu ayah ke, pernah menyakiti kita. Kan? Pernah membuatkan kita rasa sangat berduka dan sedih. Itu adalah ujian daripada Allah untuk menguji sejauh mana kita mampu tetap hormat mereka. Tetap untuk memberikan kedudukan yang sepatutnya sebagai seorang ibu dan ayah. Kalau kita nak fikir sebagai manusia biasa, memanglah semua manusia buat salah, termasuk ibu dan ayah. Tapi memikirkan antara kedudukan anak dan juga kedudukan ibu dan ayah tidak boleh disamakan. Tak boleh sampai kita memandang dia rendah kerana kesilapannya. Tetap dia ada kedudukan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Baru ni saya jumpa seorang wanita masuk dalam ceramah, dah lama dah saya kenal. Sekarang dijaga ibu dia umur 80 lebih. Sebelum itu dijaga ibu mertua dia di rumah dia umur sampai 90 lebih. Lepas tu bila saya jumpa, saya tengok muka dia penat, saya kata, puan, saya sampai ingat. Dia kata, ustazah, saya ingat nama dia, seorang wanita umur dah 60 lebih. Saya kata, puan ni yang jaga mak dulu kan? Betul ustazah, dulu saya jaga mak mertua dan mak mertua saya dah pergi. Selepas mak mertua saya pergi, saya sambung pula jaga mak saya sekarang umur dah 80 lebih. Saya kata, ya Allah puan, sepanjang hayat puan, lebih dah 10 tahun, berbelas tahun saya kenal dia, sentiasa jaga orang tua yang sangat susah. Lepas tu dia pegang tangan saya, ustazah doakan saya. Sangat berat sebenarnya tugas menjaga orang tua. Tetapi yang saya tengok barakah kehidupan dia, dia tak pernah bekerja lah, dia sendiri rumah. Suami dia seorang pilot, bawa kapal terbang. Dah habis dah tempoh kerja pilot, tapi masih lagi khidmat dia diperlukan dan dia diberikan rezeki walaupun kerja sikit,
berapa hari je dalam tempoh sebulan, tetapi pendapatannya luar biasa. Kemudian yang saya tengok anak-anaknya, subhanallah, Allah jadikan anak-anaknya anak yang baik, anak yang sangat menghormatinya, menyayanginya, dan anak sanggup berkorban untuknya. Dia kata, Ustazah, saya cuma fokus jaga orang tua, sabar dengan orang tua, redha dengan apa yang mereka kata, dan hasilnya saya tengok anak-anak, rezeki yang lain-lain semua Allah jaga. Saya fokus jaga walaupun hati saya terluka. Walaupun kadang saya tak dapat seperti mana orang lain. Orang lain boleh jalan sana, jalan sini. Orang lain boleh begini, tapi saya sentiasa terikat dengan ibu dan jaga orang tua di rumah. Bukan senang. Basuh pampers, mandikan, suapkan, tak kena sikit kena marah, bahkan kadang tahap kena maki. Sebab itulah, kalau kita tak sampai di uji tahap ini menjaga orang yang tua renta, ujian sikit-sikit mak kita marah, mak kita merajuk, mak minta itu, mak minta ini, mak ungkit ke dan sebagainya, pilihlah sabar. Sebab Allah nak berikan sesuatu yang sangat besar. Tapi ujian bagi kita adalah ibu dan ayah. Kan, kadang ibu ayah tak hargai, lebihkan kakak. Mungkin kakak tu gaji lebih besar, lebih banyak bagi duit, kita bagi sikit. Jadi mak ayah tak mention, tak hargai pun. Kalau balik kampung pun tak pandang pun. Kita kecil mungkin. Ini saya bagi senario saja. Apapunlah situasi yang membuatkan kita terasa hati, lagi kita kuat, lagi kita memberi, lagi kita menyantuni, maka lagi banyak hadiah-hadiah yang sedang disediakan oleh Allah. Tiba masanya kita akan buka bungkusan hadiah tersebut. Allahu Akbar, subhanallah.